للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى أرواح والدينا ومشايخنا المعلمين الأستاذين ولجميع من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آمين. وقال الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala, demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan dapati mereka itu setamak-tamak manusia kepada kehidupan, yakni lanjut usianya, dan mereka loba terhadap hidup itu melebihi orang-orang kafir musyrik. Tiap-tiap seorang dari mereka suka kiranya umur mereka dipanjangkan sehingga 1000 tahun, padahal umur yang panjang itu tidak akan dapat melepaskan mereka daripada azab Allah. Dan ingatlah Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan. Suratul Baqarah ayat 96. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu husnan hubbul mal wa tul umrih. Semakin membesar anak Adam, yakni semakin berusia anak Adam, akan besar bersama dengannya dua perkara. Yang pertama, cintakan harta dan panjang umur. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari daripada Anas bin Malik. Alhamdulillah, yang pertama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan kelapangan masa oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, terpilih di kalangan orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, orang-orang yang memenuhi majlis ilmu. Mudah-mudahan kita terpilih di kalangan hamba Allah yang dijanjikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, termasuk pada tahun baru, sedikit sebagai peringatan pada diri saya dan tuan-tuan sekalian, bila kita dipanjangkan usia, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena faham bahawa konsep umur ini dia umpama, kata ulama, dia umpama modal dalam perniagaan. Bila orang bagi modal kat kita, modal ini akan dikira.
Orang bukan bagi modal saja. Aku bagi modal kat hang menega, dia bukan lepas lagu tu saja. Dia nak tengok kita uruskan modal tersebut. Sudah tentu apa yang dia nak adalah keuntungan daripadanya. Jadi begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, ulama kata dia bagi umur kat kita ni macam modal. Modal untuk kita cari sebanyak mungkin pahala untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah, amal dari kalangan amal-amal soleh. Bila kita diberikan modal umur, dengan modal ini kita berjaya melaksanakan amal soleh seperti mana yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita beruntung dengan modal tersebut. Siapa yang diberikan modal tapi dia menghabiskan dengan cara yang tidak sepatutnya, maka dia tergolong di kalangan orang yang rugi dalam perniagaannya. Jadi sebab tu, anggaplah Allah bagi kat kita tambah umur ini, Allah bagi tambah modal. Cuma kita kena beringat apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Nabi kata, yakbaru benu Adam, yakbaru ma'ahusnan. Apabila semakin berusia, semakin besar, semakin lanjut anak Adam ini hidup atas dunia, maka membesar bersama dengannya dua benda. Yang pertama, hubbul mal, suka kepada harta, cintakan dunia. Yang kedua, watul umr, panjang umur, duk kira nak panjang lagi. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia terlalai, dia tak teringat kata panjang umur ni satu modal untuk dia buat kebajikan, untuk dia cari sebanyak mungkin pahala, tapi dia duk kira nak dunia, duk kira nak panjang umur lagi, sehingga dia lalai. Orang yang macam ni dia akan termasuk golongan yang Allah sebut rugi dengan masa yang diberikan Allah kepadanya. Jadi sebab tu kita patut bersyukur Allah bagi kita panjang umur, ya. Dan mari kita jadikan usia yang diberikan Allah ini sebagai modal untuk kita mencari sebanyak mungkin pahala dengan melaksanakan amal soleh yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan 2020 yang lalu kita jadikan sebagai pengajaran untuk kita muhasabah, dan 2021 ini walaupun bukan tahun kita, tahun Masihi bukan tahun kita pun kan, tapi tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita jadikan dia sebagai tahun yang terbaik dalam hidup kita. Sebab belum tentu kita akan berjumpa dengan 2022. Tak ada seorang pun yang berani jamin dia akan jumpa 2022. Malah besok pun belum tentu kita ni. Tapi hak Allah bagi ni sikit, kita cuba buat yang terbaik, insya-Allah. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita afiah. Allah beri kepada kita kekuatan untuk kita jauh daripada benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi ajar kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi kata, nak tak aku ajak pada kamu satu doa yang pendek, tapi dia merangkumi semuanya. Lalu Ibnu Mas'ud tanya kepada Nabi, apa doa tu ya Rasulullah? Nabi ajak dia, Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku minta kepadamu afiah. Afiah ni ulama dia mentafsir bahawa kemampuan untuk melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, disebabkan kesihatan yang ada pada kita. Sebab kita sihat, kita kuat, kita mampu buat benda yang Allah suruh. Bukan sekadar sihat saja. Sihat saja tak buat tak jadi juga. Sebab tu kata al-afiyah ni, dia masuk, malah afiyah ini dia masuk dalam sembahyang kita. Wa'afini wa'afu anni, masuk dalam doa dalam sembahyang kita ketika duduk antara dua sujud. Jadi afiyah ni maknanya sihat,
dan mampu buat benda yang Allah suruh, tinggal benda yang Allah larang. Itu kata ulama. Jadi pakat-pakat berdoa, Allahumma inni as'alukal afiyah. Bukan minta sihat saja, tapi minta afiyah. Jadi tuan-tuan, malam ni kita masuk pada yang pertamanya dalam kitab Mustikah Hadis ini, ihsan dan peringkat-peringkatnya. Sebagaimana yang sudah diketahui bahawa ihsan ialah cara mengerjakan suatu taat dengan sebaik-baiknya. Ihsan ni salah satu daripada benda yang penting dalam rukun agama. Rukun agama ni dia ada 3. Dia ada rukun iman, Islam, ihsan. Dia mesti serentak. Dia mesti ada 3 ni. Tak cukup kalau kita ambil iman saja, tolak Islam, tolak ihsan. Ataupun ambil iman, ambil Islam, tolak ihsan pun tak cukup. Sebab apa? Ihsan ni intipati pada semua yang kita buat. Jadi dia adalah cara mengerjakan suatu taat dengan sebaik-baiknya, lengkap segala peraturannya, serta dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala, iaitu bersih dari syirik dan sikap munafik, serta bersih dari perasaan riak, ujub dan lain-lainnya. Inilah ihsan dalam ibadah, ihsan dalam kehidupan. Tak kira kita buat apa pun perlu ada ihsan. Kita bekerja perlu ada ihsan. Kita beribadat secara khusus perlu ada ihsan. Kita solat mesti ada ihsan. Buat sebaik-baiknya, disertai dengan ikhlas, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolak semua ujub, tolak semua riak, tolak semua sum'ah. Inilah ihsan dalam beribadah. Tanpa ihsan, ibadat kita jadi sia-sia. Jadi sebab tu ihsan ni benda yang penting. Yang demikian ini ialah hakikat ihsan yang menjadi salah satu daripada rukun-rukun agama. Kita duk belajar rukun iman, rukun Islam, kita tinggal ihsan. Kita duk tinggal ihsan. Ini yang kita takut ni. Kita tahu tentang kewajipan solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji, kita tahu. Tapi kita buat tu tanpa ihsan. Jadi sebab tu ihsan ni kita kena ingat, dia juga adalah rukun-rukun agama yang 3. Yang dengan ketiadaannya maka yang 2 lagi, iman atau Islam, tidak diterima. Kerana taat yang dikerjakan dengan ketiadaan ihsan adalah ibarat patung yang tidak bernyawa. Kita sembahyang tak buat betul-betul, tak sempurnakan solat betul-betul, kemudian niat berterabuk, kita tak tahu niat pasal apa, pasal Allah ke pasal orang ke, kita tak tahu. Kemudian kita buat pula dengan sum'ah, dengan cara supaya orang puji kita. Sum'ah ni mana suka dengar orang puji. Itu sum'ah, penyakit-penyakit hati yang boleh merosakkan ibadah. Ataupun ujub, rasa kita hebat, aku boleh main masjid, rasa hebat, ujub, ajaib dengan diri sendiri, kemampuan diri dia. Ataupun riak, nak tunjuk ke orang. Ataupun takbur, sombong, besar diri. Ini semua penyakit-penyakit hati yang kita kena buang. Bila kita dapat buang ni, itu maknanya kita buat dengan ihsan. Ini baru peringkat pertama ihsan. Ihsan itu ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama hak ni, hak buat betul-betul, hak ikhlas, hak buang sum'ah, buang ujub, buang riak, semua ni baru peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua yang macam mana? Nabi kata an ta'budallah ka'annaka tarahu. Itu peringkat yang kedua, bahawa kamu mengabdikan diri, menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Serupa kita tengah sembahyang. Kalau macam budak-budak kita mengajak budak-budak kan, mereka sembahyang, okey sembahyang ustaz tengok, dia pun sembahyang sungguhlah sebab ustaz nak tengok. Jadi orang peringkat kedua ihsan ni, dia sembahyang macam Allah nak tengok dia. Ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah sedang nak tengok kamu sembahyang. Kita terasa Allah sedang melihat kita sembahyang. Agak-agak kita sembahyang lagu mana tuan-tuan? Kalau masa tu. Tapi jangan bayang Allah nak tercongok depan tu. Dia tak boleh bayang. Kalau bayang dia jadi takut jadi syirik.
Maknanya perasaan solat kita tu sampai tahap tu dah. Dan yang ketiga, Nabi kata fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini peringkat hak paling tinggi dalam ihsan. Sekiranya kamu tidak dapat merasakan kehadiran Allah yang melihat kamu, tapi kamu yakin bahawa Allah sedang melihat kamu. Itu peringkat hak. Kok mana cerita pun Allah memang duk tengok kita buat. Nak sampai tahap tu tuan-tuan, payah. Sebab kita tahu Allah dia punya ilmu, bukan takat tengok gitu. Kalau kita tengok anak murid kita, contohnya saya ustaz mengajar anak murid cara sembahyang, kita boleh tengok zahir dia buat betul tak betul, hati kita tak tahu. Tapi kalau Allah yang tengok, dia bukan tengok zahir saja, dia tengok semua. Dia tengok semua sampai ke hati kita sembahyang pasal apa, khusyuk kita lagu mana, dia tengok semua. Maka sampai pada peringkat itu, kalau kita boleh faham ibadat kita, ini ihsan yang terbaik. Ihsan yang terbaik. Tapi tak mustahil tuan-tuan, bila Nabi SAW sebut macam tu, itu tak mustahil. Sebab tu ada orang sebut di kalangan tabi'in, saya lupa nama Allah SAW, dia bila sembahyang ni sampai macam jadi macam orang kata macam kain burung. Kalau dia sujud tu macam kain burung. Burung main hinggap ke, binatang apa pun main, ada ketika ular masuk keluar masuk dalam baju dia, dalam gamis dia, masuk dalam baju, keluar kot tangan ni, dia tak sedar. Sampai teratus sembahyang. Maknanya manusia biasa, bukan Nabi, tabi'in dia, bukan sahabat, tapi boleh solat sampai teratus. Maknanya dengan pelatihan, dengan persediaan yang secukupnya lah. Jadi tak mustahil kita pun boleh sampai pada tahap tu. Selain dari itu, dia kata ada dua peringkat. Ini ialah peringkat ihsan yang pertama yang mesti diusahakan. Hak tadi, hak ikhlas, hak buat betul-betul, hak buang semua penyakit hati tu peringkat pertama yang mesti diusahakan. Tengok ayat dia, mesti diusahakan. Tuan-tuan, aku tak boleh dah nak dapat lagu mana ni. Tuan-tuan, kita ni yang Allah nilai adalah ikhtiar. Walaupun kita lemah, kita mengaku kita lemah, nak khusyuk dalam solat ataupun nak buat betul-betul ni, memang kita dalam keadaan yang cukup lemah. Tapi kita kena apa? Ikhtiar, usaha. Yang Allah nilai adalah usaha. Yang Allah nilai pada kita ni adalah usaha. Adakah kita telah berusaha ataupun kita terus menyerah? Usaha ni banyak lah tuan-tuan. Contoh kita ambil satu, sembahyang. Nak bagi sembahyang kita ni betul-betul ihsan di peringkat yang terbaik. Apa usaha kita buat? Pertama sekali, usaha mesti ilmu. Mesti ilmu, reti cara betul. Kalau tahap tu pun tak boleh nak usaha dah, macam mana nak dapat? Kita terus jawab, aku tak boleh lah nak khusyuk dalam solat, nak ihsan dalam solat. Kita ngaji pun tak ngaji cara yang betul. Wuduk Rasulullah macam mana kita tak ngaji, tak sampai tahap kita tahu Nabi basuh muka lagu mana, Nabi basuh tangan lagu mana, kita tak pernah ambil tahu. Sedangkan Nabi kata buat macam yang aku buat. Kita semua tahu itu, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kamu semua seumpama kamu melihat aku solat. Kita bisa tengok kan Nabi sembahyang? Tak bisa tengok. Kalau tak bisa tengok, macam mana nak ikut? Tu kata kena ngaji. Tu kata kena mengaji. Dalam kitab banyak, kitab-kitab hadis cerita tentang Nabi, bagaimana Nabi wuduk apa semua. Hadis itu yang pertama. Pertama sekali mesti ilmu, usaha, cari. InsyaAllah Allah akan bagi. Allah tak kena ikut macam kita. Kita ni mungkin lah orang minta tak bagi, tapi Allah kalau kita usaha, Allah mesti bagi. Allah mesti bagi kalau kita usaha. Jadi itu yang pertama, kita sembahyang. Kemudian persediaan, selain daripada ilmu, pakaian kita. Kita kadang-kadang sembahyang pakai pakaian yang cukup minima dari sudut syarat sahnya, menutup aurat. Dia kira menutup aurat sangat minima. Tapi adakah padan nak dapat ihsan? Adakah padan nak dapat ihsan dengan dalam keadaan kita ada kemampuan hak
tak ada kemampuan, jangan pula duk ambil contoh sahabat-sahabat dulu pakai pakaian koyak apa semua dalam solat. Mereka tak mampu, dalam keadaan tak ada. Hak mana ada itulah yang terbaik. Tak apalah, kita dalam keadaan mampu. Bukti kita mampu, tengok hari raya kita pakai ke mana. Bukti kita mampu kan. Tapi maitang kita nak menghadap Allah, tuan-tuan, pakaian salah satu daripada persediaan yang penting. Cari pakaian yang sesuai. Nabi SAW dalam satu hadis, dia pernah tegur Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tegur suruh tukar alas bantai. Alas bantai itu ada corak apa mana lah. Nabi minta suruh tukar sebab apa? Dia kata ni mengganggu solat aku, dia kata. Nabi kan rumah dia kecil, tang tu dia duduk, tang tu lah dia sembahyang. Kan ada kisah sampai Sayyidatina Aisyah gagau kaki dia kan, gagau tengah-tengah, tengok tengah duduk sembahyang. Jadi bantai dia pun nak mengaji. Tak apa, dia suruh tukar sebab dia kata sebab aku bila sembahyang duk tengok hantu, terganggu solat aku. Maknanya persediaan tuan-tuan. Jadi kita pun serupalah, buatlah persediaan zahir itu juga sangat penting. Lepas tu bila bicara bab khusyuk, ulama kata apa? Ada khusyuk dari sudut zahirnya dan ada dari sudut batinnya, dan dua-dua kena selari, dua-dua kena serentak. Bukan zahir saja tinggal batin, atau batin saja tinggal zahir. Dia tak boleh, dia kena dua-dua baru dapat. Dua-dua baru dapat. Termasuklah kita kena tengok tempat sujud, termasuk kita kena tenang, termasuk kita kena pakaian yang sesuai, cara wuduk yang betul, cara berdiri. Tentang berdiri, qiyamnya Nabi SAW dalam solat, dia ukuk. Sahabat cerita kata dia sama dengan bukanya bahu Nabi. Kita kadang-kadang berdiri kita kangkang luas, kita kangkang luas, dia jadi tak cantik. Bukan kata tak sah, syarat sah dia meluruskan tulang belakang, itu dipanggil qiyam. Tapi yang cantik kalau betul ikut Nabi, dia kaki dia tak lebih daripada buka bahu dia. Maknanya tak kangkang sangat, tak rapat sangat, selari dengan bahu dia. Jadi dia berdiri dalam keadaan yang cukup cantik, tak nampak kangkang sangat, tak nampak rapat sangat. Itu kita tengok keadaan qiyam tu. Kita kata bila mengaji solat Nabi ni nampak sangat cantik, dari sudut kita boleh bayang dah macam tu. Kita boleh bayang kalau orang sembahyang terlalu kangkang, rasa pelik, rasa tak elok kan, rasa tak elok, ataupun rapat sangat pun tak elok juga. Tu baru tang qiyam. Lain lagi dengan pergerakan yang lain. Baik, itu berkaitan dengan ihsan. Dan insyaAllah tuan-tuan, kita berhenti setakat tu yang ni. InsyaAllah kita sambung kemudian. Mungkin saya akan skip lepas ni, masuk pada hadis yang seterusnya lah, sebab ada kaitan dengan ni, kita dah jelaskan dah hari tu. InsyaAllah malam ni kita masuk dalam kitab Idaman Penuntut, masih dalam rukun solat yang ke-8. Tengok, duduk antara dua sujud dengan tamakninah padanya, jangan dipanjangkan dia, dilakukan lama-lama lebih daripada doanya yang termaklum. Itu rukun yang ke-8. Duduk antara dua sujud. Perbuatan duduk antara dua sujud itu adalah rukun. Bacaannya adalah sunat. Dan dia termasuk dalam rukun yang pendek, sama macam i'tidal. Tak boleh sengaja dipanjangkan. Kalau dipanjangkan melebihi panjangnya tahiyat, boleh membatalkan solat. Panjang duduk antara dua sujud ni tak boleh sampai pada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam tahiyat.
Maknanya panjang dia itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dipanggil tahiyat. Bacaan dia ataupun duduk antara dua sujud ni tak boleh lebih lama daripada tu. Kalau lebih lama daripada tu, dia boleh membatalkan solat kita. Dia termasuk rukun yang pendek. Jadi apa yang kita baca di dalam tu yang termaklum. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 perkara yang kita minta di dalam tu. Tuan, kalau nak khusyuk boleh faham dan cuba faham apa yang kita minta. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Warhamni, kasihanilah aku. Rabbighfirli warhamni wajburni, cukupkanlah aku. Sampai habis kita ada 8 benda yang kita minta di dalam tu, tuan-tuan. Ini antara permintaan-permintaan yang penting. Apa sahaja yang ada di dalam solat ini, semuanya penting untuk kehidupan kita. Jangan di dalam solat minta Allah ampun, di luar solat kita buat dosa. Jangan di dalam solat minta Allah kesian, tapi di luar solat kita buat benda-benda yang menyebabkan Allah murka. Banyak benda yang Allah murka. Jangan di luar solat kita minta Allah cukupkan kita, tapi di dalam solat kita minta Allah cukupkan kita, tapi di luar solat kita duk tamak. Jadi bertentang. Bila bertentang, doa, orang kata cakap tak serupa bikin. Kalau main kat kita apa orang minta tak bagi. Betul tak? Orang minta kat kita, minta duit RM1, nak makan pun tak ada. Tengok-tengok dia, cara hidup dia, bukan cerita nak makan tak ada, kita pun tak teringin nak bagi. Begitulah. Bukan nak samakan Allah dengan kita, tapi kita kena faham macam itulah cara. Kalau kita nak yang terbaik. Jadi itu dikata tadi, tak boleh lebih daripada doa yang termaklum. Sekiranya dipanjangkan, ini duduk lama-lama, dengan sengaja kadar sempat membaca tasyahud, nescaya batal sembahyangnya. Bagaimana pada rukun-rukun yang lain, begitu juga duduk antara dua sujud ini dilakukan dengan ada qasad. Ada qasad ni maksudnya kita bangkit daripada sujud tu memang tujuan tu, tak ada tujuan lain. Maka jika ia sedang sujud, tiba-tiba ada orang memanggilnya, ia pun angkat kepala kerana hendak menengok orang itu. Lepas itu terus hendak dijadikan duduk antara dua sujud, nescaya tidak memadai, kena kembali sujud semula kemudian baru duduk antara itu. Duduk untuk itu. Jadi dia mesti bangun tu dengan tujuan ataupun qasad dia memang nak duduk antara dua sujud. Yang seterusnya ke-9, membaca tasyahud akhir, disebut juga tahiyat akhir. Sekurang-kurangnya at-tahiyyatu lillahi salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi as-salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekurang-kurangnya, sebaik-baiknya macam yang kita dah bacalah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tu tahiyat. Hak tu bacaan tu rukun. Rukun ni maksud dia qauli, yang ni membaca maknanya rukun qauli, mesti baca dan diberikan setiap hurufnya sama macam baca Fatihah, tak boleh tinggal satu pun. At-tahiyyah mesti ada alif lam syamsiah di situ. At-tahiyyah, kalau kita terus tahiyah tak jadi, dia mesti at-tahiyyah, ada alif lam syamsiah. Cuma ada, kalau kita tengok dalam tafsir As-Samarqandi, dia sebut bacaan tahiyat ini adalah dialog ataupun perbualan
Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada 2-3 tafsir yang sebut demikian, termasuk tafsir Al-Baghawi. Wallahu alam, sebab ada ulama yang mengatakan tidak menemui hadis yang berkaitan. Tapi dalam, kalau kita tengok dalam, kalau boleh buka kitab tafsir Samarqandi ini, memang disebut secara jelas At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mula bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa Allah tak payah bagi salam, sebab keselamatan tu memang hak dia dah. Tak payah jumpa Allah doa assalamualaikum, tak payah dah. Jadi apa yang Nabi buat? Nabi bagi pujian. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, segala pujian, segala doa, segala keselamatan hanya layak bagi Allah. Kemudian Allah sebut assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat sejahtera ke atasmu wahai Nabi. Allah bagi salam kat Nabi. Lalu Nabi jawab apa? Assalamu alayna, selamat sejahtera ke atas kami, wa ala ibadillahis salihin, dan juga kepada hamba Allah yang saleh. Lalu bila dengar dialog ini, malaikat menjawab, malaikat yang mendengar kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuma ada sebahagian ulama hadis mengatakan mereka tak menemui hadis ini, tapi ada dalam beberapa tafsir. Ada dalam beberapa tafsir. Cuma saya nak sebut di sini apa yang penting, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabat ketika di dalam tahiyat, bacalah bacaan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sahih. Jadi hak kita nak baca tu tuan-tuan, bukan saja-saja reka, bukan ulama reka. Nabi ajak sahabat suruh baca lagu tu. Nabi ajak sahabat satu-satu Nabi ajak sampai habis. Termasuklah syahadah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, termasuk dalam tahiyat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam satu yang ini sahih, bila jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia tanya pada Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Ibrahim dapat habuan dia, dapat keistimewaan dia. Nabi Nuh dapat keistimewaan dia. Nabi Musa dapat keistimewaan dia. Semua para nabi dengan segala keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah ditanya kepada Allah, apakah keistimewaan ataupun kelebihan yang kau berikan kepadaku ya Allah? Allah jawab apa? Aku berikan kepadamu namamu digandingkan bersama denganku. Sebab tu bila kita mengucap, tak cukup asyhadu an la ilaha illallah saja, dia kena sekali dengan syahadah kepada Nabi. Sebab tu kita syahadatain, dua kalimah syahadah. Istimewanya Nabi Muhammad SAW ini, Allah gandingkan syahadah kepada Nabi ini menjadi syarat penerimaan Islam seseorang tu. Itu istimewanya Nabi Muhammad SAW. Hingga kan dirakamkan di dalam, difardukan di dalam solat, kita kena baca itu. Jadi tuan-tuan cuba cari bagi kita faham apa yang kita baca. Sebab ni salah satu al-fahmu ni, kata Imam Al-Ghazali, dia duduk rukun yang pertama, syarat yang pertama untuk dapat khusyuk. Untuk dapat khusyuk dalam solat, benda yang paling asas, kata Imam Ghazali, adalah al-fahmu, faham. Kita faham apa yang kita baca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Mulut kita sebut, dalam masa yang sama kita faham apa yang kita baca. Agak-agak masa tu dan tak teringat benda lain, tak ada teringat dah lah benda lain. Sebab tu kita baca dengan tenang, jangan terlalu kalut,
dalam masa yang sama memahami maksudnya, apatah lagi memahami falsafah ataupun apa yang kita sebutkan itu, lagi hebatlah. Menunjukkan kita sampai pada kita betul lazat dengan ibadah solat kita. Yang seterusnya, yang ke-10, salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir sekurang-kurangnya, iaitu Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Rasul ataupun Allahumma salli ala Nabi. Yang kita selalu sebut Allahumma salli ala Muhammad, ya. Baik. Selawat itu sendiri adalah rukun dalam tahiyat akhir. Selawat ke atas keluarga Nabi itu sunat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu rukun, wa ala ali Sayyidina Muhammad itu sunat, ya. Tapi sekurang-kurangnya sampai dekat selawat ke atas Nabi itu rukun, ya. Selawat ke atas keluarga Nabi sunat dalam tahiyat akhir. Selawat ke atas keluarga Nabi itu sunat ke dalam tahiyat akhir. Baik. Yang kita duk selawat Ibrahimiyah tu, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Salawat ataupun kita panggil selawat Ibrahimiyah. Itu yang terbaiknya selawat. Tapi sekurang-kurangnya selawat ke atas Nabi, itu hak rukun. Jadi kena baca Allahumma salli ala Muhammad, dan baca dengan, bila sebut rukun ini, dia adalah rukun qauli, rukun bacaan. Bila rukun bacaan, mesti ayyusma'a sautuhu binafsi, hendaklah dia memperdengarkan suaranya pada dirinya sendiri, supaya terkeluar makhraj huruf bila menyebutnya. Kalau kita ingat dalam hati, dia tak keluar makhraj. Bila tak keluar makhraj, dia bukan qauli, dia adalah qalbi. Dia kena keluarkan makhraj huruf. Itu yang ke-10. Soal berkaitan dengan ada Sayyidina ataupun tak ada Sayyidina tu saya tak mahu nak bahas lah. Saya ada orang dia kata tak boleh baca Sayyidina, ada orang kata boleh. Ini tak ada masalah, ulama telah bahas perkara ini, dan ada yang berpendapat hukumnya sunat, ada yang berpendapat benda tu tak patut ditambah di dalam solat, tetapi sunat di luar solat saja. Tuan-tuan nak buat hak mana itu tak ada masalah, ya. Tidak sampai membatalkan solat. Cuma bila kita sebut Sayyidina tu kerana kita nak memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita saja nak reka-reka, tetapi nak memuliakan Nabi. Kerana dia adalah ketua kita, Sayyid. Yang ke-11, duduk bagi tasyahud akhir, bagi selawat dan bagi salam. Duduk ketika tasyahud akhir, duduk ketika selawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir, duduk ketika salam. Ini adalah rukun. Duduk, perbuatan duduk itu sendiri adalah rukun. Jadi kalau baca tahiyat kata masa tengah berdiri tak sah. Baca tahiyat ataupun dalam keadaan biasa, dalam keadaan biasa, ni solat biasa, solat orang yang mampu. Solat orang tak mampu tu cerita lain. Dia baca tahiyat tengah baring sebab dia tak boleh duduk, itu hal lain, itu cerita lain. Ni cerita dalam keadaan kita mampu solat seperti biasa, maka perbuatan duduk tu adalah rukun. Apa maksud duduk? Ni pun kita kena faham juga. Sebab kadang-kadang saya duk tengok juga ada orang sembahyang tahiyat, dia tak duduk sebenarnya. Ada orang dia tak boleh nak, tak mana dia sakit, tak mana tak tahu, tapi dia duduk tu macam orang panggil apa, macam duduk atas lutut dia. Bisa tengok tak macam tu? Dia duduk atas lutut, punggung tak lepas, punggung tak duduk tak mana-mana, punggung duduk tengah-tengah, dia duduk menongging lagu tu. Itu panggil duduk. Sebab duduk tu rukun. Dia tak cerita duduk lagu mana. Duduk tu rukun. Jadi yang difahamkan dengan duduk, ulama-ulama kata apa? Melepaskan punggung di atas lantai. Punggung kita lepas. Maknanya kalau sujud, kepala kita lepas atas lantai kepala kita. Jadi kalau duduk,
punggung lah lepas. Macam saya duduk atas kerusi, lepas atas kerusi, punggung. Tuan-tuan duduk atas lantai, punggung duduk atas lantai. Tiba-tiba duduk bertimpuh macam tu, punggung duduk di atas orang mana, macam duduk menonggeng tu bukan duduk. Kalau dah tak boleh nak duduk tawarruk ataupun nak duduk iftirash, duduk je lah bersila. Cara macam mana boleh duduk, itu yang penting. Yang penting duduk, melepaskan punggung kita sama ada atas kaki. Kalau duduk iftirash tu atas kaki. Atas kaki kita hak belakang ni kan, kaki kiri kita lipat, terletak punggung atas dia. Mana punggung tu dah terlepas atas dia agak. Ataupun duduk tawarruk. Duduk tawarruk, kita tolak sikit kaki kita, kaki kiri kita duduk atas lantai. Lain daripada tu, dah tak boleh nak duduk lagu tu, tak boleh nak lipat kaki, duduklah cara bersila. Jangan duduk bertinggung. Bertinggung tu, nak panggil bertinggung ke apa saya tak erti. Hak jenis duduk atas lutut, tak duduk macam tu, sebenarnya dia tak duduk. Hak tu bukan duduk. Jadi kita kena dudukkannya. Dudukkannya. Itu dia perbuatan duduk tu sendiri adalah rukun. Duduk. Jadi kita faham maksud duduk. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Bidayah Tasibiyah, dia disebut tentang benda ni. Berkaitan dengan masalah duduk ni. Duduknya kerana baca selawat atas Nabi dan duduknya juga kerana baca Assalamualaikum, itu jadi rukun sembahyang. Jika kita baca dengan keadaan tidak duduk, seperti berdiri atau sambil bangun, nescaya tidak sah sembahyang kerana meninggalkan rukun. Sebab dia rukun. Kalau kita tinggal, maknanya tak sah sembahyang kita. Semua bacaan-bacaan ini disyaratkan didengar oleh telinga sendiri, bagaimana telah dinyatakan pada rukun yang ketiga, takbiratul ihram, dengan ada mualat berturut-turut dan dalam bahasa Arab. Seterusnya yang ke-12, memberi salam, iaitu mengucap salam yang pertama sekurang-kurangnya Assalamualaikum, dan yang eloknya afdalnya Assalamualaikum warahmatullahi. Makruh diterbalikkan dengan disebutkan Alaikumussalam, dan tidak sah dengan Salamun alaikum. Tengok, dia mesti ada lafaz seperti mana yang disebutkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan susah sangat pun, sebutlah yang terbaik. Assalamualaikum dengan alif lam syamsiah. Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita duk tambah lani sakum saikum muna. Bagi salam kan, Assalamualaikum. Aku tu jawab mesej lagi duk selkom apa. Assalamualaikum. Kalau kita tengok dalam kitab Bahrul Mazi dibahaskan berkaitan dengan salam ini. Kita ni kadang-kadang cari hujah nak bagi hak ringkas. Sepatutnya benda yang mudah macam ni, cari jalan nak buat yang paling baik, bukan payah mana pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita nak ni kan, kalau dalam solat Assalamualaikum warahmatullahi, bukan payah mana pun, duk nak cari hak ringkas juga. Rugilah. Sebaik mungkin kita cuba buat yang terbaik. Bahas berkaitan dengan salam ni banyak tuan. Kalau tengok dalam dia ada satu bab, bab salam dalam kitab Bahrul Mazi ni, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup panjang perbahasan dia berkaitan dengan salam. Jadi yang dalam ni kita nak sebut salam yang pertama tu, membaca ataupun mengucapkan salam itu adalah rukun. Mesti sebut Assalamualaikum warahmatullahi. Paling kanan paling kiri itu hukumnya sunat sahaja. Yang wajibnya ucapannya. Jangan paling tapi tak mengucapkan salam. Yang tu boleh membatalkan solat kita. Kerana yang disebutkan dia adalah rukun qauli, rukun perkataan, rukun bacaan. Dan yang terakhir, yang ke-13 tertib, iaitu selain daripada rukun-rukun yang dituntut diperbuat serentak
seperti niat dengan takbiratul ihram, Fatihah dengan berdiri dan lain-lain itu, mana-mana yang dahulu hendaklah didahulukan mengikut susunannya. Itu maknanya kita buat dengan tertib, dengan teratur elok solat kita. Walaupun demikian ada beberapa rukun yang dibuat serentak. Takbiratul ihram, berdiri, qiyam, niat dan takbir serentak, kan? Fatihah dengan qiyam serentak. Kemudian tahiyat, bacaan tahiyat, duduk, selawat ke atas Nabi, itu betul-betul lah tu. Duduk ketika tahiyat itu pun serentak. Jadi hak mana serentak, serentaklah. Yang mana perlu didahulukan, didahulukan. Jangan kita buat tunggang langgang solat kita ni. InsyaAllah tuan-tuan, dengan usaha yang kita buat, walaupun nampak macam biasa, tapi usaha kita belajar ini InsyaAllah melayakkan Allah memberikan, menganugerahkan khusyuk kepada kita. Yang penting saya pegang macam tu, saya pegang macam tu. Atas usaha kita belajar nak memperbaiki solat kita, InsyaAllah Allah akan anugerahkan khusyuk kepada kita. Minta doa kepada Allah. Allahumma atini ma tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah, sebelum kita sembahyang, ya Allah berikanlah kepadaku, yang dimaksudkan itu adalah salat yang khusyuk, seperti mana engkau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Allahumma atini ma tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah berikanlah kepadaku apa yang telah engkau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Jadi dalam satu hadis lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berkaitan dengan solat ini, Nabi suruh kita ingatkan kematian ketika dalam solat, seolah-olah itu adalah solat kita yang terakhir. Sallu salatan muwadda', solatlah kamu seolah-olah solat itu solat pemisah antara dunia dan akhirat. Itulah dah kita solat seolah-olah macam tu. Maknanya kita cuba buat yang terbaik, sebab kita tak tahu, kita memang tak tahu. Mungkin tengah duduk sembahyang ke, kita diambil oleh Allah, ataupun lepas habis sembahyang tak ada nak masuk dah, sekarang lagi kita sembahyang isyak, subuh esok tak ada dah. Mungkin kita tak tahu. Sebab tu Nabi kata solatlah kamu, di mana dia adalah solat yang pemisah. Sallu salatan muwadda', seolah-olah dia adalah salat pemisah bagi kamu antara dunia dan akhirat. Kamu buat yang sehabis mungkin, sebaik mungkin, insya-Allah Allah akan. Sebab tu saya selalu sebut macam ni lah, kita orang awam ni nanti kita faham macam ni. Selagi kita ada usaha, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui kita sedang berusaha. InsyaAllah Allah ambil kira semua tu. Tapi kalau tak duduk saja, tak ambil apa, tak ada usaha apa, yang tu wallahu alam. Ngaji tak mau, cara nak bagi faham pun tak mau, nak faham apa yang dibaca pun tak mau. Ni tiba-tiba nak merungut tak khusyuk, itu susah lah. Sebab tu saya kata, ulama kata solat berjamaah tu termasuk dalam khusyuk. Sebab apa? Ada usaha, ada usaha kepada membaiki solat. Daripada rumah kena menampak main bukannya senang, tinggal apa yang kita suka terus main masjid solat bukannya senang. Maknanya dia ada usaha. Jadi usaha-usaha ni akan dianugerahkan khusyuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi yang penting kita usaha. Begitu juga insya-Allah lepas ni kita akan sebut berkaitan dengan benda-benda yang sunat. Sebab nak menyempurnakan solat ini dia mesti ada yang sunat. Indahnya ibadat di dalam Islam, dia ada yang wajib, dia ada yang sunat. Yang sunat ini siapa yang buat, dia akan disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan menyempurnakan ibadat yang dia sedang buat. Jadi tuan-tuan, saya berhenti setakat itu dulu, insya-Allah kita sambung kemudian sunat-sunat sebelum dan dalam sembahyang, insya-Allah. Wallahu a'lam. Sekadar itu, mohon maaf. Marilah sama-sama kita tangguhkan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam wa a'lam.